Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Puan Nur Hidayah binti Ahmad Mustafa bersama Puan Farizah Hidayah binti Muhammad Hashim selaku penyelidik kajian mengenai tahap penerimaan urus niaga tanpa tunai di kalangan warga Politeknik dan Kolej Komuniti Negeri Melaka akan mempersembahkan mengenai dapatan hasil kajian kami. Saya daripada Kolej Komuniti Selandar Melaka dan Puan Farizah Hidayah daripada Politeknik Melaka. Okey. Sebagai pengenalan mengenai tahap penerimaan urus niaga tanpa tunai di kalangan warga Politeknik dan Kolej Komuniti Negeri Melaka, urus niaga tanpa tunai ini merupakan satu gaya baru yang semakin meningkat, di mana urus niaga tanpa tunai ini merupakan salah satu fenomena yang menggunakan aplikasi dalam talian yang pelbagai, di mana transaksi daripada sistem ini boleh dilakukan menggunakan telefon pintar ataupun telefon dan juga komputer peribadi, walaupun meskipun terdapat pelbagai isu mengenai keselamatan cyber dan sebagainya, ianya tidak menjadi permasalahan dalam penerusan urus niaga tanpa tunai ini kerana kelebihan yang diperolehi daripada hasil daripada urus niaga tanpa tunai ini meningkat dengan banyak berbanding dengan kelemahan yang dihadapinya. Penyataan masalah bagi kajian ini merupakan golongan belia dan masyarakat bandar merupakan pengguna terbesar sistem ini, manakala sebahagian pengguna lain masih tidak yakin untuk menggunakan cara bayaran transaksi online. Untuk penerimaan dan penawaran transaksi urus niaga bukan tunai juga merupakan perkara yang perlu dititikberatkan seperti penyediaan platform dan alatan serta kesediaan pengguna. Objektif kajian mengenai tahap penerimaan urus niaga tanpa tunai di kalangan warga Politeknik dan Kolej Komuniti Negeri Melaka. Objektif pertama, kami ingin mengkaji tujuan penggunaan urus niaga atas talian dan tanpa tunai ini dan punca berlakunya perubahan daripada penggunaan tunai kepada urus niaga atas talian. Antaranya lagi, kami mengkaji faktor penerimaan warga Politeknik dan Kolej Komuniti Melaka terhadap urusan dalam talian dan juga mengkaji aplikasi mana yang paling kerap digunakan dalam urus niaga tanpa tunai di kalangan warga Politeknik dan Kolej Komuniti Melaka. Persoalan kajian ini mengkaji mengenai apakah tujuan penggunaan urus niaga atas talian ini. Kedua, apakah sebab-sebab yang mendorong kepada perubahan daripada penggunaan tunai kepada urus niaga atas talian, dan juga persoalan ketiga mengenai apakah aplikasi yang paling kerap digunakan di kalangan warga Politeknik dan Kolej Komuniti Melaka terhadap urus niaga atas talian. Mengenai kepentingan kajian ini dilakukan adalah dapatan hasil daripada kajian ini diharap dapat membuka mata semua warga Politeknik dan Kolej Komuniti bahawa penggunaan cara urus niaga tanpa tunai amat cepat dan menjimatkan masa, serta melalui kajian yang dijalankan, keselamatan dan kerahsiaan akaun perlu dititikberatkan untuk menjamin kepercayaan dan keselesaan dalam menggunakan aplikasi tanpa tunai ini. Dapatan kajian terhadap kajian tahap penerimaan urus niaga tanpa tunai di kalangan warga Politeknik dan Kolej Komuniti Melaka telah mendapat nilai kebolehpercayaan Komputer Alpha sebanyak lebih daripada 0.9 iaitu 97.6% dengan nilai N item 84. Menurut Muhammad Majid Koting 1994, nilai kebolehpercayaan ini menunjukkan nilai yang sangat baik dan dapat digunakan untuk kajian yang akan dijalankan. Kita beralih kepada analisis deskriptif di mana persamplan kita sebanyak 84, pelajar sebanyak 71, staf 13, lelaki yang menjawab kita punya Google Form sebanyak 54 dan juga perempuan sebanyak 30. Dari segi deskriptif kaum, Melayu telah menjawab seramai 66 orang, Cina 3 orang, India 13 orang dan lain-lain bangsa sebanyak 2 orang. Analisis kajian mengenai tujuan penggunaan urus niaga dalam talian, di mana persoalan pertama mengenai urus niaga ini memudahkan urusan harian dan responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 27 orang, setuju 34, memuaskan 18, tidak setuju 3 dan sangat setuju 2 orang. Okey, untuk soalan mengenai tidak perlu sentiasa membawa tunai, sentiasa bersama, yang menjawab sangat setuju seramai 23 orang, yang menjawab setuju paling tinggi sebanyak 37 orang, memuaskan 19 orang, tidak setuju 4 orang dan sangat tidak setuju 1 orang. Okey, bagi item nombor 3, mengelakkan unsur jenayah dengan menggunakan
transaksi tanpa tunai ini sangat setuju menjawab 32, setuju menjawab 35, memuaskan sebanyak 16 orang yang menjawab memuaskan, seorang tidak setuju dan sangat tidak setuju, tiada yang menjawabnya lah. Untuk mempercepatkan proses urus niaga pula, sebanyak 42 orang yang menjawab setuju, sangat setuju sebanyak 31 orang, memuaskan 11 orang, tidak setuju dan sangat tidak setuju, tiada yang menjawab untuk item tersebut. Untuk pemulangan wang baki di mana menunjukkan tiada isu untuk menukarkan wang baki yang kecil, setuju sebanyak 37 orang, sangat setuju sebanyak 26 orang, memuaskan 18 orang, tidak setuju 3 orang dan tiada yang menjawab sangat tidak setuju. Okey, untuk analisis kajian mengenai punca pengguna memilih urus niaga tanpa tunai, untuk kaedah pembayaran premis, yang bersetuju menjawab ramai 41 orang, sangat setuju 20 orang, memuaskan 21 orang, tidak setuju 2 orang dan sangat tidak setuju tiada yang menjawablah. Jadi untuk populariti dan gaya hidup, mengapa mereka memilih urus niaga tanpa tunai? Yang bersetuju seramai 40 orang, sangat setuju 32 orang, memuaskan 12 orang. Okey, mengenai pelbagai pilihan urus niaga dalam talian, yang bersetuju sebanyak 42 orang, sangat setuju 26 orang dan yang memuaskan 16 orang. Okey, untuk penjimatan masa pula, memilih urus niaga tanpa tunai ini dalam menjimatkan masa, 36 orang responden menjawab setuju, 31 sangat setuju, memuaskan 17 orang. Bagi analisis kajian mengenai populariti aplikasi urus niaga tanpa tunai, seperti yang kita faham, kita dapat banyak aplikasi dalam talian mengenai transaksi tanpa tunai ini, antaranya Touch and Go, GrabPay, Boost, OnMap, Tetapkan, BigPay dan WeChat Pay lah. Terdapat banyak aplikasi urus niaga tanpa tunai dan responden menjawab mendapat pendedahan mengenai aplikasi ini di mana Touch and Go sebanyak 94.12%, GrabPay 60.59%, untuk Boost 46.47%, PayPal 37.05%, e-wallet MAE 31.18%, Tetapkan 9.4%, BigPay 42.53% dan WeChat Pay 3.5%. Manakala untuk aplikasi yang popular di kalangan pengguna, mereka menjawab sebanyak 92.35%, sangat familiar dengan Touch and Go, untuk GrabPay sebanyak 22.94%, untuk Boost 12.94%, PayPal sama 4.71%, e-wallet MAE 24.71%, 0.58% untuk Tetapkan, BigPay 2.94% dan WeChat Pay sebanyak 4.12%. Hasil perbincangan daripada kajian ini mendapati pelbagai dapatan diperolehi hasil daripada kajian, antaranya adalah urusan pembayaran bil yang mudah tanpa perlu pergi dan beratur di kaunter pembayaran bil pada waktu bekerja merupakan pilihan utama kepada responden. Pembelian secara online memberi mereka banyak pilihan untuk memilih harga, produk atau cara aplikasi pembelian. Punca berlakunya perubahan daripada penggunaan tunai kepada urus niaga atas talian. Juga responden tidak perlu membawa tunai yang banyak bersama mereka semasa keluar ke mana-mana sahaja dan tidak perlu risau tentang isu keselamatan tunai di tangan. Akhir sekali, hasil pada perbincangan, urus niaga tanpa tunai juga memberi mereka faedah dengan cara pengumpulan poin di mana mereka boleh menebus poin tersebut dengan diskaun pembelian had aplikasi yang paling kerap digunakan dalam urus niaga tanpa tunai. Terdapat beberapa limitasi terhadap kajian yang dijalankan. Kajian terhadap tahap penerimaan urus niaga tanpa tunai di kalangan warga Politeknik dan Kolej Komuniti Negeri Melaka. Antara limitasinya adalah kajian ini hanya tertumpu kepada pensyarah, staf dan juga pelajar Kolej Komuniti dan Politeknik Negeri Melaka sahaja, dan kajian ini hanya memberi tumpuan kepada populasi dan responden daripada warga Kolej Komuniti dan Politeknik, dan juga kajian ini juga boleh dibuatlah sekiranya ianya berlimitasi terhadap perbezaan antara perspektif pelajar dan juga staf sahaja. Jadinya untuk limitasi antara pelajar, staf dan juga warga kolej komuniti dan juga Politeknik Negeri Melaka, kita boleh sebarluaskan terhadap kajian ini mengenai responden terhadap semua warga Politeknik dan Kolej Komuniti satu Malaysia lah, dan juga tidak membezakan antara perspektif di kalangan pelajar dan juga staf.
Sebagai kesimpulan dan cadangan, amalan pembelian tanpa tunai juga menggalakkan warga politeknik dan kolej komuniti amnya dan rakyat Malaysia khasnya ke arah pembayaran digital dan tanpa tunai pada masa hadapan. Walau terdapat berbagai cabaran dan masalah yang perlu dihadapi dalam proses pembelian tanpa tunai, namun keberkesanan pembelian tanpa tunai tidak dapat disangkal lagi dengan sangat relevan pada masa kini, dan kajian ini masih di peringkat analisis dan diharapkan rumusan isu kajian dapat membantu bahagian pihak dalam usaha menambahbaikkan amalan pembelian dalam talian dan juga tanpa tunai di kalangan masyarakat pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.